Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dan annyeonghaseyo, konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan membincangkan tajuk tingkatan 5 bab 1 guys, iaitu analisis dan tafsiran penyata keuangan untuk membuat keputusan guys. Dan subtopiknya ialah analisis dan tafsiran penyata keuangan. Maksudnya ini adalah bahagian yang pertama guys. Okay guys, untuk mendapatkan buku teks digital, anda boleh download di bahagian description dekat bawah. Begitu juga dengan latihan guys. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, tunggu apa lagi? Vamos! Okay guys, kita teruskan dengan analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Ini subtopik kita masuk analisis penyata kewangan dan perbandingan prestasi. Untuk perbandingan prestasi, saya akan buat video yang akan datang. Hari ini saya akan fokus kepada analisis penyata kewangan. So, kita teruskan. Okay, standard pembelajaran, pelajar boleh menerangkan tujuan analisis penyata kewangan. Okay, tujuan analisis penyata kewangan boleh rujuk buku teks ya. Okay. Yang pertama, membantu pihak pengurus menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan kewangan perniagaan. Okey. Kedua, membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Okey. Seterusnya, standard pembelajaran dia, belajar jenis nisbah dalam penyata kewangan. Belajar menyatakan nisbah dia. Jenis-jenis nisbah dalam penyata kewangan ialah yang pertama, nisbah keberuntungan. Kedua, nisbah kecairan. Ketiga, ialah nisbah kecekapan. Ada 3 nisbah utama. Dan setiap nisbah ni, dia ada anak-anak dia lagi ya, pecahan dia. Okay, nisbah keberuntungan. Okey, peratusan untung kasar atas kos jualan. Okey, itu tukukkan. Itu dia bawah dia ada, setiap tu ada formula dia. Peratus untung kasar atas jualan, margin untung kasar. Okey. Kemudian peratus untung bersih atas jualan itu adalah margin untung bersih dan pulangan atas modal. Bagi nisbah semasa ada 2 sahaja, iaitu nisbah kecairan ada 2, iaitu nisbah semasa dan nisbah ujian asid. Dia pun ada formula dia sendiri. Okey. Nisbah kecekapan ada 3, iaitu pusing ganti inventory, tempoh kutipan hutang dan tempoh pembayaran hutang. So setiap subtopik ini, okey, dia ada formula dia sendiri. So ada 4, 6, 7, 8, 9 formula lah. Okey. 9 formula utama. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey. Objektif seterusnya mengira dan mentafsir nisbah keberuntungan. Kita tengok. Boleh rujuk buku teks. Nisbah keberuntungan yang pertama kita merujuk kepada peratus untung kasar atas kos jualan. Iaitu tokokan. Tokokan tu peningkatan. Berapa banyak meningkat. Okay, contoh satu dalam buku teks. Okay, pengiraan dia dekat situ dia ada bagi jualan bersih 112,000, kos jualan 70,000. Ni dia bagi soalan direct. Okay, biasanya dalam SPM dia akan bagi penyata kewangan penyata kedudukan kewangan dengan akaun perdagangan untung rugi ataupun keratan setiap satu tu. Okay, so pastikan pelajar dapatkan maklumat ini dulu. Okay, so ni formula dia, peratus untung kasar atas kos jualan. Apa formula dia dan macam mana kaedah nak ingat? Okay, first awak tengok nama dia, peratus untung kasar atas kos jualan. So maksudnya ambil ini untung kasar. Okay, untung kasar atas kos jualan. Okey. Untung kasar kita tulis dulu atas. Untung kasar. Ke atas tu kita buat garis. Maksudnya berada dekat atas. So dekat bawah dia adalah kos jualan. Ini kaedah nak mengingat lah. Okey. So peratus dia letak ujung sekali darab 100%. Okey guys. So kita dapat jawapan lah. Okey. So untung kasar kita dapat macam mana? Okay, jualan bersih tolak kos jualan. Kalau pelajar dah kuasai akaun perdagangan untung rugi, tak ada masalah. Pasal tu penting. Penyata kewangan tu kita kena kuasai. Okey. Dekat untung kasar saya dah tunjuk macam mana nak dapatkan. Okey. Seterusnya 42,000 bahagi dengan kos jualan 70,000.
Okey, next. Darab dengan 100%. So, dapat jawapan 60%. Okey, itu jawapan dia. So, pentafsiran dia. Maksud dia apa? Bagi setiap kos RM1, kos jualan, untung kasar yang diperoleh ialah 60 sen. RM1 kos jualan kita, untung kasar yang kita dapat ialah 60 sen. Itu tafsiran dia, 60% tu. Okey kan, kita teruskan. Mengira objektif pembelajaran seterusnya mengira dan mentaksir nisbah untuk nisbah keberuntungan, iaitu peratus untung kasar atas jualan ataupun dipanggil margin untung kasar. Okey, pastikan anda dapatkan maklumat ini. Contoh dalam buku teks. Okay, dalam soalan biasa awak dapatkan maklumat ini. Okey, peratus untung kasar atas jualan, formula dia untung kasar letak kat atas. Kita ambil berdasarkan nama je. Okey, itu kaedah nak ingat formula lah. Okey, dia berada kat atas. So, dekat bawah dia adalah jualan. Jualan tu adalah jualan bersih. Kemudian peratus kita darab 100. Okey, itu kaedah nak ingat lah formula dia. Okey, seterusnya. Dengan kita masukkan 20,000. Okey, kemudian jualan bersih kita dapat macam mana? Kita jualan tolak pulangan jualan. Okey. Itu dalam ikon perdagangan untung rugi pelajar dah tahulah. So, kita masukkan. Seterusnya, darabkan dengan 100%. Kita akan dapat jawapan 20%. Okey, apa maksud 20% ni? Tafsiran mesti tulis, bagi setiap RM1 jualan bersih bermaksud untung kasar yang diperoleh ialah 20 sen. Okey guys. Okey, next. Okey, seterusnya kita mengira nisbah keberuntungan peratus untung bersih atas jualan, iaitu margin untung bersih. Soalan pada buku teks, dapatkan maklumat dia ialah jualan, untung bersih dan pulangan jualan. Okey, ini maklumat yang diberi. Okey, bila keluar soalan cari yang ni. Okey, so sekarang kita tengok atas nama dia. Peratus untung bersih atas jualan. So pada nama ni kita boleh buat formula. Maksudnya untung bersih berada kat atas. Okey, masuk untung bersih. Atas tu garisan, jualan dekat bawah lah. Jualan ialah jualan bersih. Okey, peratus kita letak dekat hujung. Okey, sebab nak peratus dia kan. Okey, berdasarkan nama kita dah boleh dapatkan formula dia. Okey, so kita masukkan 20,000 untung bersih dia pada soalan. Kemudian jualan bersih kita dapat seperti inilah. Jualan tolak pulangan jualan 90,000 tolak 10,000 dapat 80,000. Kemudian kita darabkan dengan 100%. Okey, seterusnya kita akan dapat jawapan 25%. So, apakah tafsiran dia? Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 25 sen. Okey, itu tafsiran dia. Okey. Okey, next. Okey, mengira dan mentaksir nisbah keberuntungan, iaitu pulangan atas modal. Okey, maklumat yang perlu kita ada ialah dalam soalan dia bagi modal awal dengan untung bersih. So, kita terus dia buat formula dia pulangan atas modal U. U tu keywords dia. U adalah untung bersih. Okey. Dan modal. Bawah kat modal kat ujung, so modal awal. Tu kaedah lah, nak ingat formula. Okey. Kemudian darab 100%. Walaupun dia tak minta peratus, untuk nisbah keberuntungan semuanya darab dengan 100%. So kita terus masukkan sahaja. Untung bersih berapa? 15,300. Kemudian 85,000. Yang penting ingat formula guys. Okey, darab 100%. Kemudian anda akan dapat 18%. Okey, so boleh buat tafsiran dia. Bagi setiap RM1 modal, untung bersih yang diperoleh ialah 18 sen. Okey, untuk nisbah keberuntungan ni, daripada nama dia ataupun soalan dia tu, kita boleh buat create dia punya formula. Okey. So, kalau tak boleh hafal lah, kalau lupa, sebaiknya hafal lah. Ini kaedah saya. Okey, seterusnya objektif pembelajaran seterusnya ialah mengira dan mentaksir nisbah kecairan. Okey. Nisbah kecairan kita mulakan dengan nisbah semasa. Okey, nisbah semasa, maklumat dia bagi situ aset semasa dan liability semasa. Ini adalah maklumat kita perlukan. Formula dia nisbah semasa sama dengan semasa. Anda ingat, semasa dalam akaun awak pernah buat ada apa? Liability semasa, aset semasa. Okey. Aset bukan semasa, liability bukan semasa. So, yang panjang kita tak nak. Kita ambil yang ringkas saja, yang berkait rapat. Okey,
tengok kedudukan kewangan, penyata kedudukan kewangan, kalau pelajar masih ingat. Okey. Dalam penyata kedudukan kewangan, atas sekali adalah aset bukan semasa. Kemudian aset semasa. Kemudian liability semasa. Tengok, aset semasa dengan liability semasa, kedudukannya dekat. So, kita pakai dengan kedua-dua tu. Okey, ingat macam tu untuk ingat formula. So, aset semasa bagi dengan liability semasa. A. Kadang-kadang pelajar tak ingat mana atas mana bawah. So, A dekat atas untuk nisbah semasa. Okay, so liability semasa dekat bawah. So, dapat jawapan dia sama dengan 40,000 bahagi RM20,000. So, kita akan dapat jawapan 2 nisbah kena tulis. 2 nisbah 1. Jawapannya dapat 2. So, kita tambah lagi nisbah 1. Itu jawapan dia. So, tafsiran dia bagi setiap RM1 liability semasa, okay, perniagaan mempunyai aset sebanyak RM2 untuk menjelaskannya. Okay. Contoh seterusnya, nisbah hujan asid. Okay guys, ini contoh soalan. Teruskan. Okay, ini formula dia, nisbah hujan asid. Okay, formula dia, aset semasa tolak inventory akhir. Okay, dalam soalan tu betul, aset semasa termasuk inventory akhir 14,000. Okay, so kita tolakkan inventory akhir. Okay, kemudian kita bahagikan dengan liability semasa. Ini formula kena ingat sendirilah. Aset semasa, ini sebab hujan asid cuma tambah 1 je. Tolak inventory akhir. Okay, kita masukkan sahaja. Iaitu 40,000 tolak 14,000. Ini baca soalan biasa dah ada. Kemudian kita bahagikan dengan 20,000. Kita akan dapat jawapan 1/3 nisbah 1. Dan tafsirannya ialah, nisbah tu kena tulis Jawapannya 1/3. Lepas tu kita tambah lagi nisbah 1. Tafsiran bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM3% untuk menjelaskan tanpa perlu menukarkan inventory akhir kepada tunai. Okey, tafsiran ni pelajar kena ingatlah. Kena faham, kena selalu buat latihan baru boleh ingat. Okey, begitu juga dengan formula. Okey, seterusnya adalah nisbah kecekapan. Okey, iaitu kadar pusing ganti inventory. Okey, soalan dah bagi maklumat ini, kos jualan dah bagi, inventory awal dah bagi, inventory akhir dah bagi. Okey, biasanya dalam exam dia akan bagi akaun perdagangan untung rugi. Okey, yang penting dapatkan maklumat ini. First, kita akan cari inventory purata dulu. Okey guys, cari inventory purata sebab ada inventory awal dan inventory akhir. So, formula je ini. Inventory awal tambah inventory akhir, kita bahagikan dengan 2 lah. Sebab dia 2 kan. Inventory awal, inventory akhir, 1, 1, 2. Okay, so buat matematik macam biasa. Masukkan angka dia. Okay, kemudian kita bahagikan dengan 2. Okay, kemudian kita dapat jawapan dia 17,315. Okay, jawapannya kita akan bawa untuk seterusnya. Ini kita bawa ke jawapan tadi kita bawa. Okay, ini soalan dia tadi. Okay, seterusnya kita nak cari kadar pusing ganti inventory, bilangan kali. Okay, ini formula dia. Inventory purata, yang tadi kita dah kira, bahagikan dengan kos jualan. Okay, kos jualan dia dah bagi. So, senang aja masukkan yang kita kira tadi, 17,315, bahagikan dengan 56,700. So, kita akan dapat jawapan 3.27. Okey, dalam buku teks dia tulis jawapan 3.27 kali, tapi dalam SPM kalau tulis 3.27 kali dikira salah. Okey. Ini kira update terbaru, terus tulis 4 kali. Okey. Awak pernah tak jumpa saya 3.27 kali? Tak pernah kan? Mana ada orang jumpa orang 3.27, 3 kali, 4 kali adalah. Okey. So bila ada perpuluhan dekat belakang untuk kadar pusing ganti inventory ni, kita terus bundakan walaupun dia tak cukup 5 kat belakang tu. Okey. Untuk akaun dia boleh terus bundakan jadi 4 hari walaupun belakang dia tu 2. Okey, 4 kali Okey guys. Ini soalan tadi, ini maklumat kedua. Okey, seterusnya kadar pusing ganti inventory setahun. Ni bilangan hari pula. Okey, tadi kali kan? Okey, ini hari untuk setahun. So, inventory purata tadi kita dah dapat. Kita bahagikan dengan kos jualan sama juga. Cuma kita darabkan dengan 365 hari.
Okay, so akan dapat 17315 bahagikan dengan kos jalan 56,700 darab dengan hari. Kita tambah hari ya, 365 hari. Okay, sama dengan 111.46 dan buku teks 111.46 hari. Okey, update yang terbaru dalam SPM. Okey, terus tulis jawapan dia, sambungan dia 112 hari. Okey. Mana kita pernah nyatakan orang bercakap kenyataan 111.46 hari, mana ada. So kita bundarkan jadi 112 hari. Okey, walaupun belakangnya tak cukup 5, dalam akaun boleh. Okey. Asalkan ada perpuluhan dekat belakang, ada angka dia, kita bundarkan terus. So tafsiran dia, kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 4 kali atau mengambil masa 112 hari dalam satu tempoh perakaunan. Tengok, tafsiran pun saya buat macam tu. Okay guys. Seterusnya, nisbah kecekapan seterusnya ialah nisbah untuk tempoh kutipan hutang. Okay, soalan maklumat kita perlukan, akaun belum diterima dan jualan kredit. Okay. So formula dia, tempoh kutipan hutang sama dengan akaun belum terima bahagi dengan jualan kredit. Okay. Anda dah kuasai penyata kewangan iaitu akaun perdagangan gantung rugi dan penyata kedudukan kewangan, so tak ada masalah untuk nak cari ni, cuma tinggal masukkan formula je sahaja. Okey. So darabkan dengan 365 hari. Seterusnya masukkan akaun belum terima 12,350 bagikan dengan 150,700 ringgit darab 365 hari, so dapat jawapan 29.91. Okey, dalam buku teks dia tulis 29.91 hari. So jawapan yang final awak kena buat, tulis 30 hari. Okey. So tafsiran dia, tempoh kutipan hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 30 hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Okey, yang terakhir sekali itu tempoh pembayaran hutang. Okey, lawan dia tadi. Okey, tempoh pembayaran hutang, so kita masukkan akaun belum bayar bahagikan dengan belian kredit darab dengan hari. Senang aja. Okay, so kita masukkan. Okey, RM10,365 bahagikan dengan 53,670 darab 365 hari, dapat jawapan 70.39. Dalam buku teks 70.39 hari. So dekat sini dalam SPM tulis 71 hari. Okey. Kalau tak awak jawab 70.39 hari, nanti salah jawapan dia. Okey. Tafsiran, tempoh pembayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 70 hari untuk membayar hutang pembekalnya. Okey. Selain pada hari dengan kali tadi yang bundarkan, okey, yang lain tu semua jawapan yang lain kita bagi, kita perlukan 2 tempat perpuluhan lah kalau ada perpuluhan. Buat sehingga 2 tempat perpuluhan. Okey guys. Tunggu video saya yang seterusnya, sambungan je. Okey. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.